bahwasanya di antara mereka yang akan dipilih untuk dipersilakan ke syurga tanpa hisab ialah orang-orang yang mengajar ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi hadirin sekalian juga adalah termasuk di antara mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang layak untuk mendapat kelebihan masuk syurga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahil qail ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wassalatu wassalamu wal barakah ala habibina wa dhukhrina wa sayyidina al-qail kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Adinda Puan Salwa yang telah dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi insan-insan yang berkhidmat untuk mempertingkatkan, meninggikan kalimah Allah. Insan-insan yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadikan setiap detik umurnya digunakan untuk mengurus majlis-majlis ilmu yang disifatkan sebagai taman syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi semoga Allah berkati hidup Adinda Salwa dan seluruh ahli keluarganya dan juga kepada hadirin hadirat yang telah sudi, yang telah diizinkan oleh Allah pada pagi ini untuk menghadiri taman syurga yang mana Allah SWT telah menyebut melalui baginda Rasulullah SAW bahwasanya di antara mereka yang akan dipilih untuk dipersilakan ke syurga tanpa hisab ialah orang-orang yang mengajar ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi hadirin sekalian juga adalah termasuk di antara mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang layak untuk mendapat kelebihan masuk syurga tanpa hisab. Jadi ayat yang saya baca tadi di awal tadi, Allah SWT menyatakan seruannya, ya, wahai mereka-mereka yang mempunyai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mereka-mereka yang berjiwa tenang, irji'i, silakan kembali ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau redha dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadkhuli fi ibadi, silakan masuk bersama-sama dalam bersama dengan hamba-hambaku, hamba-hambaku yang terpilih, yang saleh. Wadkhuli jannati, dan dipersilakan masuk ke dalam syurgaku. Ini ada jemputan oleh Yang Maha Kuasa kepada insan-insan yang terpilih. Jadi insan yang terpilih ini insan yang mempunyai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tepuklah dada hadirat sekalian, cuba test tengok jiwa kita. Adakah kita jiwa yang tenang ataupun jiwa yang keluh kesah ataupun jiwa yang selalu menghadapi problem? Andainya kita dikurniakan jiwa yang tenang,
Walaupun kita menghadapi ujian COVID, menghadapi berbagai ujian, tetapi kita tetap menerimanya dengan penuh ketenangan, maka kita termasuk dalam ayat ini, insya Allah. Dan begitu jugalah hadis yang saya baca tadi, selepas berselawat dan mendoakan keberkatan untuk kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menyebut baginda bersabda, kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannah, akan dibolehkan masuk syurga, illa man abah, kecuali mereka yang enggan. Rupanya ada di antara umat Rasulullah yang tak mau ke syurga. Jadi sahabat hairan, ditanya kepada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan tak mau ke syurga itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah, siapa yang mentaati ajaran yang aku bawa, maka dia akan masuk syurga. Digunakan dakhala, fi'il madhi, seolah-olah telah masuk syurga. Suatu kepastian siapa saja yang taat pada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, dia telah masuk syurga, maknanya pasti akan masuk syurga. Wa man asani, dan sesiapa yang mengingkari ajaran yang aku bawa, tidak sudi untuk menerima Islam, tidak mau mengamalkan ajaran Islam, maka dia sendiri abah. Apa makna abah? Enggan ke syurga, dia tolak syurga. Jadi daripada hadis ini, walaupun pendek, kita boleh menilai diri kita. Adakah kita termasuk mereka yang layak masuk syurga dengan pilihan kita melalui mentaati perintah Allah dan menjunjung ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sendiri tolak, tidak sudi, merasa rimas dengan ajaran Islam, merasa malas untuk menghayatinya, maka kita sendirilah menolak syurga. Jadi saya nak tanya hadirat, sebelum tu kita mari membaca Al-Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, membuka minda kita untuk menerima ajaran-ajaran yang boleh mencapai keredaan yang maha kuasa, yang boleh melayakkan kita masuk syurga, mendapat keredaan Allah SWT. Dan juga Al-Fatihah itu untuk kekasih kita baginda Rasulullah SAW, dan juga untuk seluruh sahabat kita, keluarga kita dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga berkat Al-Fatihah Engkau buka hati kami, buka minda kami, buka jiwa kami supaya mencintai ajaran-Mu, supaya mencintai kekasih-Mu, dan mencintai amalan-amalan yang melayakkan kami mendapat keridaan-Mu, mendapat kasih sayang-Mu, mendapat syurga-Mu, insya Allah. Maaflah, baru nak tanya khabar. Tadi baru mukadimah, saya lama tak jumpa. Jadi apa khabar hadirat sekalian, dan selamat datang kepada muslimin yang sudi untuk bersama dengan kita dalam majlis kaum muslimat ini. Ini muslimin yang hebat ni, yang tawaduk, yang sudi untuk bersama kita dalam majlis yang kebanyakannya dan dianjurkan oleh muslimat. Alhamdulillah. Cumanya saya nak tanya,
Adakah saya nak buat pembedahan buku ni secara keseluruhan? Maknanya dalam 2 kali ke selesai? Ataupun kita baca seperti kita baca kitab-kitab lain? Macam mana ketua kelas? Ya? Cara keseluruhan lah ya. Kalau nak detail baca sendirilah. Kalau tidak tak baca pula. Okey. Kalau begitu saya nak mukadimah dulu, iaitu kenapa saya tulis buku ni. Ya. Saya tulis buku ni menginsafi sudah masuk 70 lebih. Biasanya umur umat Rasulullah berapa? Antara 60 ke berapa? Rasulullah 63 kan? Bila saya 77. Kalau 77 dah subsidi berapa ni? 63, 77 tolak 63, 14 tahun lebih daripada umur baginda Rasulullah sebagai subsidi yang Allah Ta'ala anugerahkan. Jadi bila umur sudah 70 lebih, rasa sudah dekat. Maka amalan yang terbaik bila kita sudah dekat untuk dijemput oleh Allah ialah untuk kita menyebarkan ilmu. Tetapi ilmu ini kalau kita sebar melalui ceramah begini, dia habis ceramah habislah. Tetapi ada satu syair, ya, kata dia, wal khattu yabqa zamanan ba'da katibi wa katibul khatti tahta al-ardi madfuna. Tulisan itu akan kekal berzaman-zaman selepas penulisnya, ya, dan penulis tulisan itu, khat itu maknanya tulisanlah, ya, dan penulis tulisan itu di bawah bumi sudah di madfun ni, sudah dikambus, sudah ditanam. Jadi walaupun penulis itu sudah berada di alam barzakh, tapi tulisannya akan terus kekal untuk menyantuni umat, untuk memberi panduan pada umat selagi ianya berterusan berada. Jadi memandangkan ini, maka saya berazam untuk menulis, dan alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan saya mendapat 2 orang pembantu yang sangat hebat. Salah seorangnya ialah bertaraf doktor, PhD, Doktor Ustazah Cik Radiah Mizah. Di belakang tu ada dia punya sinopsis dia, ya. Dan seorang lagi Ustazah Normah. Ustazah Normah ni sebagai jawatan akhir dia ialah menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Islam. Dan Dr. Radiah ni menjadi pensyarah di UPN. Dan saya menjadi jawatan saya terakhir ialah penolong kanan akademik di KISAS, College Islam Sultan Alam Shah. Jadi kami berpakat sebagai pesanan 3 bonda. Dia orang cadang 3 gadis apa dah tua-tua ni. Jadi kita sebut pesanan 3 bonda. Jadi pesanan ini yang pertama, dan kita sudah siap buku yang kedua bertajuk Bertuahnya Orang Berilmu. Jadi sekarang sudah hantar ke pihak pencetakan, dan yang ketiga pun dekat nak siap. Yang ketiga bertajuk Hakikat Kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya apa dia, dan bagaimana kita nak bahagia, apa tanda-tanda orang bahagia, dan hakikat bahagia sebenarnya itu apa. Itu dekat nak siap lah di akhir. Dan kami ingat bercadang untuk terus menulis. Kalau hadirat ada cadangan pasal luar, dia banyak maklumat ni. Alim lah ni. Tiap-tiap hari belajar ni. Ya.
Oh, ini sana Salwa. Bertukar. Jadi kalau ada cadangan untuk saya tulis apa-apa tajuk, sila beritahulah. Sebab kami bercadang akan terus menulis. Sebab itu setiap minggu hari Isnin ialah program tetap ialah mesyuarat tentang penulisan buku. Kita start dah tahun 2022 ni dah start hari Isnin yang lalu. Jadi kalau ada 4 Isnin, 4 kali lah mesyuarat tiap bulan. Kalau ada 5 Isnin, 5 kali lah. Alhamdulillah bila kami mesyuarat, semua berpuasa. Mudah-mudahan bila semua kami berpuasa tu, lagilah banyak Allah Ta'ala memberikan ilham kepada kami untuk terus menulis. Jadi hadirat sekalian, buku ini terdiri daripada 6 bab. Bab yang pertama ialah tentang nikmat syurga dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di situ kami bawa ayat-ayat yang menggambarkan tentang berbagai nikmat syurga. Sebagaimana kita maklum, Allah Ta'ala melayani kita di syurga mengikut keperluan kita. Kita di dunia ni perlukan apa? Makanan. Maka makanan tersangat istimewa di syurga. Tidak ada tolak banding. Dan apa saja yang kita suka makan di dunia akan ada di syurga. Tetapi lazatnya 99 kali ganda. Ya. Salwa suka makan apa, Salwa? Mi goreng. Apa dia? Apa-apalah ya, kalau kita suka makan nasi biryani syurga lebih hebat 90 kali ganda, 99 kali ganda. Kalau kita suka teh tarik di syurga 99 kali ganda nikmatnya. Dari segi makan minum tidak ada tolak banding. Yang kedua dari segi pakaian ahli syurga ya sutra bersulam dengan emas, perak, bertatahkan permata. Masya Allah. Dan kita dipersilakan ke suk, iaitu suk ni pasar yang di situ ada segala-galanya termasuk pakaian. Dipersilakan kita pilih apa yang kita suka. Tiba-tiba yang kita tak ada di situ. Kita suka warna kuning, tak ada warna kuning, Allah akan kuningkan, akan tukar menjadi kuning. Masya Allah. Dan ambil free of charge, tak payah bayar. Apa lagi yang kita suka dunia ni? Makanan, pakaian, tempat tinggalnya tidak ada tolak banding. Bagi orang yang paling low class di syurga, ya, dia punya tempat tinggal ni seperti dunia 2 kali ganda. Pintu depan di England, pintu belakang di Tokyo. Ibaratnya lah kalau itu baru tak sampai 2 kali ganda. Bayangkan kalau tempat tinggal yang paling istimewa, baginda Rasulullah SAW sendiri. Dan mereka yang ingin duduk dekat dengan Rasulullah SAW, tempat tinggalnya rapat seperti ini, kata Rasulullah. Siapa? Ialah mereka yang kafilul yatim, yang suka menyantuni anak yatim, suka memelihara anak yatim. Sebab itu saya punya persatuan, saya menjadi yang dipetua Persatuan Persaudaraan Muslimah Malaysia. Di antara program tetap sejak 11 tahun yang lalu ialah AAYSP. Apa tu? Anak Angkat Yatim Syuhada Palestin. Dan kita sudah ratusan anak yatim lah. Yang adanya yang sudah tidak anak lagi dah, sudah remaja. Sebab 11 tahun yang lalu, dan kita terus menerus sampai sekarang. Ya, dan kita berhubung terus dengan beberapa persatuan NGO Palestin.
Contohnya NGO Takaful. Takaful ni, NGO Takaful ni, dia menyantuni semua orang-orang yang menghadapi masalah, termasuklah anak yatim, termasuklah rumah yang dirobohkan, yang dibom, termasuklah masjid yang dimusnahkan. Jadi mereka ini mencari dana. Jadi setiap kita biasanya 2 kali setahun kita serahkan kepada mereka untuk khusus kepada anak yatim. Dan ada juga untuk yang lain-lain lah. Jadi itu kalau ingin duduk dekat dengan Rasulullah, jadilah ibu bapa memelihara anak yatim. Sama ada anak yatim tempatan, yang lebih-lebih lagi anak yatim yang sedang menghadapi ujian yang sangat dahsyat, iaitu anak yatim Palestin yang berhadapan dengan musuh yang terganas di dunia ini. Tidak adalah makhluk yang paling ganas selain daripada Yahudi. Jadi mereka berhadapan. Kemarin saya tengok seorang wanita Palestin, dia tampar askar. Tengok tak? Siapa tengok? Dia tampar mana Sarwa? Dia tampar. Terus saya ingat dia tu sebagai ketua askar yang bertugas di situ. Wanita ni marah sangat, dia tampar orang tu. Lepas tampar, askar yang seorang lagi tendang dia jatuh. Saya ingat macam dia tembak. Yang tu dia tembak terus wanita tu. Syahidah lah. Jadi itulah. Jadi anak-anak yatim yang menghadapi ujian ini, kami santuni terus menerus. Kalau hadirat berminat untuk duduk dekat Rasulullah, jadilah ibu angkat anak yatim. Dan saya sendiri, alhamdulillah, saya ambil 2 orang. Seorang untuk saya, seorang untuk Allahyarham almarhum suami. Walaupun dia dah pergi, kita teruskan. Sebab saya menikmati pencen dia. Jadi ambillah sebahagian daripada pencen dia tu untuk menyantuni, ambil anak yatim bagi pihak dia. Dia belanja dia 150 je sebulan. Kalau setahun 1,800 je lah. Saya tulis cek tu, tulis cek 1,800 kali 2 terus bagi untuk setahun. Jadi mudah-mudahan saya cerita ni bukan nak bangga, tapi nak beri rangsangan kepada hadirat sekalian. Kalau bercita-cita untuk duduk begini, Rasulullah kata siapa yang memelihara anak yatim seperti ini di akhirat besok, di syurga besok. Kalau duduk dekat dengan Rasulullah tu first class A lah. Kalau Rasulullah first class A, mungkin kita tak tahulah, wallahu a'lam. Jadi maknanya nikmat syurga diceritakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis merangkumi segala yang dikenaki oleh manusia. Ya, termasuk nikmat kita lihat orang lain menarik. Misalnya Puan Salwa, dia tengok pada Puan Fatimah, berkenan sangat. Puan Fatimah ni menarik wajahnya. Contoh ni ada Fatimah sini. Ada? Oh, ada. Jadi dia tengok, saya sukalah muka macam Fatimah ni. Saya sukalah badan cantik macam Fatimah ni. Serta merta Allah Ta'ala tukarkan wajah Salwa jadi seperti orang yang dia suka. Itu pernah dengar tak? Saya di Subang Permai baca buku Al-Jawharul Mahub yang kita baca sini, tapi tak sabar tinggal dulu tempat tu, kita terus pergi pada nikmat syurga atas dasar kita nak motivasi. Jadi salah satu daripada nikmat yang dicerita dalam kita punya kitab tu ialah pasar untuk, kalau di dunia ni bukan dia panggil pasar, dia panggil apa, tempat salon. Salon untuk nak menukar wajah. Jadi maknanya segala nikmat syurga tu tidak ada tolak banding. Dan satu lagi, kalaulah orang yang syurga rendah, dia pergi melawat tempat syurga yang lebih tinggi, Allah Ta'ala akan jadikan penglihatan dia tu, syurga orang tu tak lebih hebat daripada tempat tinggal dia.
Pada hakikatnya tentulah yang rendah tu lebih kurang sikit lah keistimewaan dia dibandingkan dengan yang 5 bintang, yang 3 bintang ni. Tetapi bila yang 3 bintang ni pergi ke tempat 5 bintang, kita ada ziarah menziarahi. Allah Ta'ala tidak mau kecilkan hati yang 3 bintang ni. Mata dia melihat keadaan tempat yang 5 bintang tu tak ada lebih daripada yang tempat dia, sehingga tidak rasa kerdil, tidak rasa kurang. Masya Allah. Begitulah hadirat sekalian, bagaimana Allah melayani hamba yang di dunia ini sanggup berkorban, sanggup bangun pagi untuk tahajud, sanggup duduk lama untuk bertilawah, untuk berzikir, untuk berpuasa. Semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran yang tidak ada tolak bandingnya. Baca sendirilah. Saya cerita secara umum saja. Itu bab 1. Bab yang kedua pula, kita cerita nak masuk syurga. Kalau nak masuk rumah, dia kena ada apa? Ada kunci. Nak masuk syurga pun kena tahu, kena ada kunci. Jadi apakah kunci-kunci yang membolehkan kita membuka pintu-pintu syurga? Jadi itu. Jadi kunci dia tu bolehlah saya sebut sepintas lalu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah." Riwayat Ahmad. Di antara kunci syurga ialah mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan sambung lagi lah. Sebagaimana Al-Aswadur Ra'i. 2 tahun lepas masa mengajar dulu saya cerita bagaimana Al-Aswadur Ra'i hanya dengan mengucap 2 kalimah syahadat kena hempasan manjanik peluru batu yang dibaling oleh Yahudi daripada atas, terkena dia dan terus mati. Rasulullah tersenyum. Rasulullah kata, aku lihat dia di dalam syurga. Tak sempat sembahyang walaupun 1 rakaat. Lepas mengucap, kena peluru batu, terus meninggal. Nama dia Al-Aswadur Ra'i, seorang Yahudi memeluk Islam. Jadi itulah kelebihan syahadah. Sebab itu sebelum mati kecil, bila kita mati kecil? Tidur. Ada orang tidur dan terus, kan? Allah teruskan dia meninggal. Ada orang Allah kembalikan rohnya dan boleh hidup datang kuliah pada pagi ni. Tapi sebelum tidur dianjurkan kita syahadah, supaya kita tak tahu sama ada kita boleh bangun ataupun kita terus tidur dan terus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, 2 kalimah syahadat ni ganjaran dia ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dihimpun ganjaran seluruh penduduk alam ini diletak sebelah timbangan, ambil syahadah letak sebelah timbangan, lebih berat lagi syahadah. Itulah hebatnya syahadah. Sebab itu di antara zikir yang paling hebat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada asyhadu pun boleh juga. Terus saja la ilaha illallah seperti zikir lepas sembahyang. Tapi kalau asyhadu tu lebih hebatlah. Kita terus naik saksi, kan? Kalau la ilaha illallah kita hanya berzikir, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi anak kunci syurga yang pertama ialah syahadah. Yang kedua, miftahul jannah as-salah. Anak kunci syurga ialah salat. Sebab itu salat ini adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, ia mendirikan agama. Dan siapa yang mengabaikan salat, dia telah meruntuhkan agama. Dan sebab itulah salat menjadi pembeza antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam.
Orang tak Islam pun pandai juga mengucap tapi tak solat. Jadi sebab itu solat sangat-sangat penting. Kalau ibarat dalam badan ni, solat adalah kepala. Kalau badan cantik macam mana pun, kepala putih macam mana? Tak boleh hidup, tak ada kepala. Iman seperti nyawa. Nyawa iman. Solat kepala. Sedekah tangan. Tangan. Kemudian yang lain-lain tu, ibadat-ibadat lain tu, ialah kaki, segala kita punya perut, segala kita semua anggota yang lain. Jadi sebab itu sembahyang adalah kunci syurga. Yang ketiga, miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Anak kunci syurga ialah cinta, sayang kepada orang miskin dan orang fakir. Kerana apa? Kerana Islam adalah suatu agama yang menyantuni orang miskin, orang fakir, orang sakit, orang dhaif dan orang yang lemah. Jadi sebab itu Allah SWT, baginda Rasulullah SAW mendorongkan kita supaya menjadi insan-insan yang kasihan, yang menyantuni orang-orang fakir dan orang miskin. Dan Rasulullah SAW sendiri pun berdoa supaya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zambatil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangunkan aku di akhirat menjadi ketua orang-orang miskin untuk masuk syurga. Sebenarnya masuk syurga orang miskin dulu. Orang kaya lambat sikit. Sebab orang kaya ni terpaksa menghadapi banyak persoalannya. Yang paling banyak soalan berhubung dengan harta lah. Dari mana cari dan ke mana dibelanjakan. Kita di sini ni saya rasa dari segi cari itu alhamdulillah. Kita tak cari dengan cara yang tak betul. Tapi yang belanja tu. Yang belanja tu kadang-kadang kita terbelanja pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dengan rasti Allah itu kerana akan disoal. Dalam kitab kita Al-Jawharul Mahud tu dia ada doa. Doa ini dibaca 21 kali kalau tak silap saya. Pagi dan petang. Bangun di akhirat tidak disoal tentang, tidak akan disoal. Allahumma barik li fi mauti wa Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut. Boleh balik buka tengoklah kita punya kitab tu. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku, berkatilah hamba. Apa maksud berkat? Beri anugerah yang melimpah-limpah anugerah, melimpah-limpah kebaikan. Itu makna berkat. Ya Allah, berkatilah, Allahumma barik li fil mauti, berkatilah ku pada masa kemeninggal, wa barik li fi ma ba'dal maut, dan berkatilah aku pada masa selepas mati. Maksudnya masa kita berada di alam barzakh, Allah beri keberkatan, beri kebaikan yang melimpah ruah. Dan begitu juga kita meninggal. Itu miftahul jannah. Yang ketiga, iaitu cinta pada orang miskin. Bagaimana kita nak tunjuk cinta kita pada orang miskin? Sekarang ni orang kaya pun dah jatuh miskin, disebabkan banjir, rumahnya habis, pakaiannya habis, segala-galanya habis. Jadi alhamdulillah saya dengar Sarwa cerita pihak Al-Falah menyantuni orang-orang yang menghadapi musibah banjir baru ni. Mereka itu walaupun asalnya kaya, tapi bila dia menghadapi musibah ini, dia juga memerlukan bantuannya. Satu lagi, ini doa. Satu kunci bagus, satu kunci tak bagus. Daripada Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
inna minan nas nasan mafatih lil khair maghaliq lisyar wa inna minan nas nasan mafatih lisyar maghaliq lil khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatih al-khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatih asyar ala yadayhi. Faham tak? Kata belajar bahasa Arab tapi tak payah terjemah kot. Baginda Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya minan nas di kalangan manusia nasan ada manusia-manusia yang mafatih al-khair menjadi anak kunci kebaikan. Di kalangan ramai-ramai makhluk Allah ni, di kalangan ramai-ramai umat Rasulullah ni ada menjadi anak kunci kebaikan, ya. Maghaliq disyad dan kalau anak kunci buka, kalau maghaliq ni kunci, nak terjemah apa? Membuka kebaikan ataupun dan dia tutup kejahatan. Jadi maknanya individu ini dia suka tarik orang pada kebaikan, dan kalau dia jumpa orang itu dalam keadaan yang negatif, tak semayang misalnya, tak tutup aurat misalnya, ataupun mempunyai akhlak yang buruk, dia nasihat sehingga orang tu jadi baik. Itu maknanya dia tutup kejahatan. Ada manusia macam tu. Kemudian Rasulullah kata wa inna minan nas, dan ada di kalangan manusia ni nasan mafatih lisyar, manusia yang menjadi anak kunci kejahatan, maghaliq lil khair, pengunci kepada kebaikan. Dia tengok orang ni semayang, dia pergi ejek orang semayang, dia pergi goda orang tu sampai akhirnya jadi tak semayang. Semayang apa ni, dia kata tak ada faedah, tak tambah apa-apa pun. Tengok aku tak semayang pun, tengok sihat tu semua. Jadi akhirnya orang yang baik tu jadi jahat. Jadi dia menjadi anak kunci yang menghalang kebaikan, dan dia menjadi anak kunci yang membuka kejahatan. Daripada orang tu jadi baik, berkawan dengan dia jadi jahat. Daripada orang tu hidup sentiasa tutup aurat, berkawan dengan dia, habis buka aurat. Ini yang kedua. Jadi sabda baginda lagi, fatuba, berbahagialah liman ja'alallah mafatih al-khair ala yadih. Berbahagialah sesiapa yang Allah Ta'ala jadikan anak kunci kebaikan di tangannya. Maknanya dia ini sentiasa berusaha menjadi orang yang membuka jalan kebaikan. Siapa saja yang mendekati dia, daripada tak baik jadi baik. Berbahagialah orang ini. Wa wailun, celakalah, ya, liman ja'alallah mafatih asyar ala yaday, orang yang Allah jadikan anak kunci kejahatan tu ada di tangan dia. Orang yang semayang berkawan dengan dia jadi tak semayang. Orang yang baik, air zam-zam, minum air zam-zam, kawan dengan dia tukar zam-zam jadi minum arak misalnya. Jadi ini adalah celaka. Dia ada dua anak kunci. Satu anak kunci untuk kebaikan, satu lagi menjadi anak kunci untuk kejahatan. Wal a'yazubillah. Jadi saya haraplah, khususnya kepada AJK yang sanggup bersusah payah menguruskan program-program untuk menyantuni, untuk mendekatkan diri ummah kepada Allah. Ini adalah anak kunci kebaikan. Tapi kita jangan kita kena cemburu. Kita perlu cemburu kepada Salwa dan kepada geng dia yang mengurus ini, supaya kita pun juga menjadi anak kunci kebaikan. Maknanya kita gunakanlah, ya, potensi yang ada pada kita untuk menarik keluarga kita, menarik kawan kita, menarik sahabat kita, jiran kita untuk kebaikan.
Baru ni saya dengar ceramah saudara Firdaus Wong. Pernah dengar tak? Firdaus Wong ni dia kata dia sedih sangat. Dia orang Melaka. Dalam kampung dia tu dia kata 80% orang Islam. 20% Cina campur India. Tapi mak dia dengan abang dia meninggal dunia tak sempat masuk Islam dia. Jadi dia kata mungkin abang saya dengan mak saya akan dakwa orang Islam yang 80% tu tidak pernah bercakap, tidak pernah menyampaikan kebenaran Islam kepada kami. Yang dia sendiri pun bukan orang kampung yang 80% tu yang menyampaikan dia sendiri cari. Mula-mula jumpa Kristian. Asal dia ni Buddhist. Kemudian didekati oleh Kristian. Ini cerita dia panjang lah ya. Iaitu dia orang ni main bola masa remaja dulu. Lawan tim Islam dengan tim campur India dengan Cina. Jadi dia orang pergi main bola dekat padang masjid. Sebab di situ ada padang yang dicuci bersih. Tempat lain tu semak-semak kampung kan. Tapi orang masjid marah. Halau dia orang. Tak bagi main situ, dia orang pun pergi cari tempat lain dekat gereja. Orang gereja tu pula sambut dia orang. Bila dia orang main bola, disediakan air, kadang-kadang jamu makan. Kemudian bila macam tu, akhirnya bila sampai hari kebesaran gereja, dijemput, makin dekat, akhirnya pakat masuk Kristian. Jadi akhirnya dia masuk Kristian belasan tahun dalam Kristian. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Tak boleh cerita lah, panjang cerita dia. Hidayah pada dia, akhirnya dia masuk Islam. Tapi dia kesal lah, dia kata, kenapalah 80% orang Islam ni tak pernah menyampaikan kebenaran Islam pada kami, orang-orang yang dalam kegelapan, dalam kesesatan ini. Jadi hadirat sekalian, balik tengoklah kalau ada jiran-jiran yang tak Islam, janganlah terus dekati dia. Macam Kristian tadi, dia tak ajak terus, tapi dia santuni budak-budak tu. Jadi akhir sekali dia orang tertarik pada Kristian, sebab dia tak kenal yang lain. Jadi dia masuk Kristian. Jadi sebab itu kita kena rasa bertanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran Islam dan menyelamatkan jiran-jiran kita yang kerana dia tak faham, dia terdedah kepada kemurkaan Allah, terdedah kepada neraka Allah. Jadi kita kena sampaikan pada dia bagaimana dia nak menyelamatkan diri dia. Menyelamatkan diri dia, hidup di dunia ini berpandukan suatu jalan hidup yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat murni, dan di akhirat dia akan mendapat ganjaran yang tidak ada tolak bandingnya kalau dia menerima ajaran yang dia hantar sendiri oleh Yang Maha Kuasa. Tapi saya tabiklah dekat brother Firdaus Wong. Bila dia Islam, dia mengkaji Islam dan dia dapat menyampaikan Islam dengan cara yang sangat istimewa kepada kita. Yang Islam bakar ni. Dia boleh sampai ayat, dia ingat surah apa, ayat ke berapa, dia baca ayat dengan betul, dia terjemah ayat dengan betul. Saya tabiklah. Itu hebat. Dia orang kaji betul. Hadis tu dia kaji. Hadis Bukhari, hadis Muslim, berapa puluh jilid masing-masing tu dia kaji. Tabik kita. Salwa tak tahulah. Boleh lawan dah sebab dah belajar banyak. Itu ya. Itu. Jadi sebab itu usahalah kita menjadi anak kunci kebaikan. Macam mana tak habis ni sehari ni. Hari ni dah berapa dah? Pukul berapa sama? 50. Lagi 10 minit ya? Ya. Okey, ya? Lebih tak apa, tak boleh lah. Kita ada
disiplin. Masing-masing ada tugas lepas ni kan. Kita disiplin, tak boleh. Kalau terlebih sikit tu tak apalah. Kalau lebih banyak tu kena bagi tahu saya lah. Kadang saya terlajak ya. Sebab orang kalau kita hidup berdisiplin, kata Sayyidina Ali, benda yang salah tapi disiplin akan mengalahkan benda yang betul tapi kaca merbah tak berdisiplin lah. Jadi kita berdoa pada Allah supaya kita la aqla katadbir, kata Rasulullah. Tidak ada orang yang paling berakal, paling bijaksana seperti orang yang pandai mentadbir, pandai mendisiplinkan diri, pandai mengurus diri. Jadi sebab itu kita ada pukul berapa kita bangun, pukul berapa kita tahajud, apa dia zikir-zikir yang kita nak buat. Hari Ahad apa zikir, hari Isnin apa zikir, hari datang kelas, hari ziarah orang sakit, hari macam mana hidup kita berdisiplin. Itu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab yang ketiga ialah siapakah mereka yang dipersilakan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kita bubuh awal lagi. Sebenarnya untuk mencari dalil-dalil tentang orang yang diisytiharkan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni taklah begitu banyak. Yang banyaknya tanpa hisab banyak. Tapi yang tanpa hisab dan tanpa azab ni tak berapa banyak. Tapi kami dapat mengumpulkan hadis-hadis sahih ya untuk orang yang dapat ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian sekejap lagi kalau ada masa saya sebut sepintas lalu hadis tu. Tak perlu sebut sekarang. Cerita secara sepintas lalu ya. Sepintas lalu. Jadi di sini. Di sini ada satu kisah ya, iaitu satu hari Rasulullah SAW menyebut 70,000 umat Rasulullah SAW akan dimasukkan syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi bila Rasulullah sebut macam tu, Rasulullah terus tinggal majlis tu. Maka sahabat-sahabat terpinga-pinga. Siapa ya? Kita kah? Anak-anak kita kah? Siapa kah? Akhirnya Rasulullah perasan sahabat terpinga-pinga. Jadi Rasulullah patah balik ke majlis itu. Rasulullah kata orang yang mempunyai 4 sifat. Apa dia? Yang pertama, dia tidak kai. Apa maksud tidak kai? Maksudnya tidak menggunakan perubatan secara yang dilakukan oleh orang jahiliah. Iaitu orang jahiliah ni bila dia mendapat suatu penyakit, khasnya kalau dia luka parah, banyak darah keluar, dia akan bakar besi. Dan besi itu akan dibakar sampai merah. Dan akan diambil besi itu ditekap pada tempat yang sakit tu. Bila Rasulullah dapat tahu, Rasulullah kata haram. Kerana besi itu lebih menyakitkan daripada sakit yang dialami. Sebab itu haram berubat menggunakan kain. Kita alhamdulillah tak ada, selamat satu. Yang kedua, kita tidak dibenarkan tiyarah. Apa maksud tiyarah? Tiyarah ni diambil daripada ta'ir, burung. Orang Arab jahiliah bila dia ada sesuatu perkara besar untuk dilakukan, dia akan gunakan burung. Dia akan lepas burung tu, sekiranya terbang ke sebelah kanan, itu petanda baik.
Kalau terbang ke sebelah kiri, itu pertanda buruk. Jangan buat. Jadi ini ada suatu benda yang tidak betul. Dalam Islam, apabila kita berazam, teruskan. Kalau kita berazam, faiza azamta wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam nak buat sesuatu kebaikan, bertawakal pada Allah. Kan? Teruskan. Jangan duk. Kita dalam orang Melayu ni, saya dah tengok dalam drama-drama ya. Kalau bawa satu benda tiba-tiba jatuh, itu tanda tak baik tu. Betul tak? Apa lagi? Contoh-contoh, apa dipanggil, firasat ke apa? Apa? Dalam Melayu darat dipanggil tiarah ya. Tak boleh. 2. Yang ketiga, jangan minta dijampi. Orang yang tidak minta dijampi, tidak boleh. Jampi ini jampi yang bukan macam ruqyah tu. Ruqyah tu guna ayat, guna doa-doa maksurat, doa baca hadis untuk kita berubat, tak apa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Itu ayat Quran. Kami turunkan sebahagian pada Al-Quran itu menjadi dawa, menjadi ubat untuk menyembuhkan orang beriman. Jadi maknanya kita boleh guna ayat Quran untuk merawat. Tapi yang dilarang ni ialah kita guna jampi serapah yang bukan-bukan. Contohnya piramidi kita apa? Mambang kuning, mambang merah, apa semua tu, itu tak boleh. Wahai penunggu sekian-sekian, tolonglah saya, tolonglah sihatkan anak saya, macam-macam ya. Itu tak boleh. Jadi tiga ni dalam bentuk negatif. Mudah-mudahan kita tak buat tiga-tiga ni. Kita tidak buat kain, tidak buat tiarah, dan tidak minta dijampi. Ada yang pergi jumpa Tok Bomo, bawa segala ayam putih lah, ayam hitam lah, apa semua. Itu semua haram. Tak boleh. Dan satu yang false positif, yang layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, iaitu hidup bertawakal pada Allah dengan sepenuh-penuh tawakal. Rasulullah kata bertawakal seperti burung, berpagi-pagi dalam keadaan perutnya kempis, berpetang-petang balik dalam keadaan perutnya kenyang. Burung ada stok di rumah dia? Tak ada. Tetapi dia bertawakal. Dia bangun pagi, dia keluar, dia cari makan, dan Allah Ta'ala sediakan makanan untuk dia, dan akhirnya dan dengan berkat usaha dia balik dalam keadaan kenyang. Jadi kita ni kena belajar kat burung. Hidup bertawakal. Bertawakal maksudnya berusaha, berikhtiar, dan hasil usaha itu kita serah sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, orang yang beriman, dia tidak ada putus asa, dia tidak ada murung, sebab dia bertawakal. Sebab itu yang itu 4 sifat. Jadi bila Rasulullah sebut macam tu, berdiri satu orang, nama dia Uqashah. Uqashah kata, ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk di kalangan 70,000 mereka yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Apa jawab Rasulullah? Dan engkau sebahagian daripada mereka. Masya Allah, Masya Allah. Uqashah pun punya seronok, punya gembira bila Rasulullah sebut nama dia, termasuk 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bangun pula sahabat yang lain, ya Rasulullah, doakan untuk saya. Apa jawab Rasulullah? Uqashah telah mendahului saudara. Tengok jawapan Rasulullah, tutup terus, full stop. Uqashah telah mendahului anda. Ada. Jadi sebab itu, kalau kita Uqashah ni
satu orang yang perlu kita tahu. Sebab Rasulullah dia nak sebut bukan sembarangan. Dengan ilham yang dihantar oleh Allah, dengan sebab ada sesuatu yang istimewa pada Ukasyah ni. Nak cerita kan Ukasyah sepintas lalu? Kan nak balik baca sendiri. Sepintas lalu, pada masa peperangan yang pertama, peperangan Badar, Ukasyah patah dia punya pedang. Dia tak dapat nak teruskan perjuangan. Perang Badar adalah peperangan yang sangat istimewa, peperangan pertama antara orang Islam dengan orang kafir setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan pada masa itu orang kafir mengumpulkan dia punya tentera dia 1,000 orang. Sedangkan orang Islam hanya ada 313 orang. Dan tujuan awalnya bukan untuk nak perang. Rasulullah kata pada sahabat, kita ni bila nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, harta kita habis dirampas oleh orang Mekah. Selai sepinggang tinggal habis. Jadi kalau engkau rasa nak ambil balik harta engkau, sekarang rombongan Abu Sufyan sedang daripada Yaman nak balik ke Mekah, daripada Syam nak balik ke Mekah. Pergilah, dapatkan harta kamu daripada kabilah ini. Jadi orang keluar tu bukan tujuan nak berperang, untuk nak sekat kabilah itu. Tetapi akhirnya berlaku peperangan, cerita panjang lah ni. Diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi bila dapat tahu macam tu, rombongan kabilah tadi dia tak lalu jalan biasa. Dia pun ada dia punya spy dia. Dia tengok pergerakan orang Islam, mereka merancang nak sekat kita tukar jalan. Jadi dia lalu jalan lain. Jadi tak jadilah. Jadi bila tak jadi, rombongan tentera kafir ni yang diketuai oleh Abu Jahal ni kata kita tak payah teruslah. Kita baliklah, tak jadi perang. Abu Jahal beria-ria nak teruskan. Rupanya dalam peperangan itu Allah nak hapuskan kepala jahat yang dok menentang ajaran Rasulullah. Dia mati dalam peperangan itu. Dan ramai lagi lah pembesar-pembesar Quraisy yang mati dalam peperangan itu. Tapi Ukasyah ni masa berperang tu dia punya pedang patah. Dia minta pada Rasulullah pedang. Rasulullah bagi ranting. Tak tahulah ranting kayu apa. Bagi ranting. Kita faham kalau ranting kecil je lah. Kan? Macam mana dia nak guna ranting nak lawan dalam peperangan. Tetapi dengan izin Allah, Allah Ta'ala tukarkan ranting itu menjadi pedang yang sangat kukuh dan sangat tajam. Dan dia telah menggunakan pedang yang Allah Ta'ala tukar tadi melawan musuh sehingga dia berjaya. Dia berjaya dalam peperangan Badar. Kemudian peperangan yang selepas tu pun dia terus mengikuti perjuangan untuk menegakkan Islam, dan akhirnya dia syahid dalam peperangan Riddah, peperangan melawan orang-orang murtad yang tak mau memeluk, yang tak mau bayar zakat. Jadi kisah dia bila dia telah disebut nama oleh Rasulullah SAW, seorang daripada orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, hidupnya sangat ceria, wajahnya sangat ceria, dan dia sentiasa berusaha untuk mendaulatkan Islam, dan dia ikut semua peperangan-peperangan berlaku selepas itu sehingga dia syahid. Jadi tak pelik lah kalau begitu punya jiwa, begitu punya semangat jihad, dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang paling istimewa, syahid. Maka tak pelik lah dia menjadi orang yang disebut namanya. Selain daripada 10 orang sahabat yang diisytihad oleh Rasulullah sebagai ahli syurga, dia adalah orang yang disebut namanya untuk menjadi
ahli syurga masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Detail dia tu bacalah sendiri. Jadi itulah. Pukul berapa kita? Ada 5 minit lagi kot? Boleh ya? Jadi itulah. Jadi dalam buku saya ni, ya, dalam bab yang keempat, siapakah lagi yang dijanjikan syurga untuknya? Ini panjanglah, ya. Jadi saya kira-kira ada dalam 16 golongan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW yang masuk syurga tanpa hisab. Antaranya ialah orang yang warak. Jadi di sini ada huraian siapa yang warak, macam mana, apa semua. Yang kedua, orang yang tidak menggunakan kain, yang tadi. Yang ketiga, orang yang tidak minta dijampi dengan jampi-jampi yang bercanggah dengan syarak. Yang keempat, orang yang tidak terlibat dengan tiarah, iaitu mempercayai firasat buruk. Ya. Yang kelima, orang yang sentiasa bertawakal, seperti burung tadi. Yang keenam, semua tu ada huraian lanjut dia, ada hadis-hadis dia, ya. Yang keenam, orang yang menunaikan 5 rukun Islam, terutamanya salat, ditunaikan dengan sebaik mungkin. Jadi sebab itu nak sempurna solat kena bermula dengan wudu. Ya, ambil wudu dengan secantiknya, kemudian kita minta pada Allah kurniakan kekhusyuan dan solat, insya-Allah kita dapat tunai dengan baik. Yang ke-7, orang yang berakhlak mulia. Ini secara keseluruhan. Dia mempunyai akhlak mulia, dan orang yang berakhlak mulia, Allah bina untuknya istana di kemuncak syurga. Masya Allah. Dia ada 3 kategori. Orang yang tidak berdusta, tidak berbohong, Allah bina istana di perkarangan syurga. Orang yang tinggal bertengkar, walaupun dia benar, dia tak suka bertengkar. Kita ni biasa kalau kita betul, habislah. Kita akan lawan habisan untuk nak menegakkan kita punya kebenaran. Tetapi orang yang walaupun dia betul, dia tolak, tidak mau bertengkar-tengkar, maka dibina untuknya istana di tengah-tengah syurga. Dan orang yang menjaga akhlaknya, jaga mulutnya, jaga kaki tangannya, jaga semua, maka dia akan dibina untuknya istana di kemuncak syurga. Jadi itu yang keberapa? Yang ke-7, ya. Saya sebut sebentar lalu je lah, ya. Yang ke-8, orang yang menutup aib saudaranya. Dia tak suka buka keburukan orang. Jauhlah kalau nak memfitnahkan orang, nak menzalimi orang dan sebagainya. Dia tidak suka membuka keaiban orang. Tapi bukan maknanya dia bersekongkol dengan kejahatan. Dia tak buka secara terbuka. Tapi dia berusaha untuk membetulkan keburukan itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang tidak diisytiharkan dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, orang yang menziarahi pesakit. Ini sifat-sifat orang yang layak ke syurga tanpa hisab. Yang ke-9, yang ke-10, orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, jihad ada 2. Yang pertama jihad akbar, jihad di medan perang. Rasul anggap sebagai jihad kecil, jihad di medan perang. Yang paling berterusannya ialah jihad dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita sentiasa melawan nafsu kita, maka kita sudah berjihad dengan hawa nafsu kita yang sentiasa menarik kita daripada kebaikan kepada kejahatan, ya. Panjanglah cerita dia ni, ya. Yang ke-11, orang yang menyantuni anak perempuan. Zaman
jahiliah anak perempuan dianggap makhluk yang membawa keburukan pada keluarga. Ada anak perempuan tak ada faedah. Nak masuk perang pun tak kuat, nak bekerja pun tak kuat. Dan lebih teruk lagi, ada yang menanamkan anak perempuan hidup-hidup. Jadi Rasulullah datang, Rasulullah membawa ajaran menyantuni anak perempuan, ada suatu keistimewaan akhlak yang sangat istimewa. Jadi sebab itu siapa yang ada 2 orang anak perempuan, dia jaga elok-elok, insya-Allah anak perempuan itu akan menjadi dinding untuk dia daripada api neraka, insya-Allah. Kita yang perempuan-perempuan ni pun jadilah anak perempuan yang salihah, jadilah isteri yang salihah, jadilah ibu yang salihah, jadilah nenek yang salihah, menyantuni cucu-cucunya. Ini anak ke cucu ni? Anak. Anak. Adik. Oh, adik. Saya bukan takat cucu, cicit pun sudah ada. Dah ada cicit umur 2 tahun. Alhamdulillah. Itu yang ke berapa tu? Yang ke 11 Yang ke 12 orang yang bertaubat. Orang bertaubat ni Allah sayang sangat orang yang suka bertaubat, dan Allah gembira sangat bila ada hamba-hambanya yang bertaubat, kerana Allah suka sangat kalau boleh semua makhluk dia ni nak masukkan dalam syurga. Tetapi apa boleh buat? Mereka menolak, tak mau syurga. Jadi kalau dia bersalah macam mana pun, kalau dia mau bertaubat, Allah sangat suka, ya. Kemudian yang ke 13 orang yang takut kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung perintah dan menjauhi larangan. Yang ke-14 orang yang bersabar dan hatinya cenderung kepada Allah. Dia bersabar menghadapi segala ujian dan hatinya cenderung pada Allah. Ini pun cerita panjang ni, gua nak cerita, ya. Yang ke-15 orang yang memelihara diri dari maksiat. Ya, dia jaga, dia tak buat benda yang maksiat. Kalau terbuat, dia cepat-cepat bertaubat. Yang ke-16 orang yang takut pada Allah dalam keadaan ghaib. Ya, man khasyar rahman bil ghaib. Siapa yang takut pada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pemarah, dalam keadaan dia tak nampak Allah. Itulah 16 ciri-ciri yang kami kutip daripada Quran dan hadis, untuk kita usaha untuk mendapat ciri-ciri tersebut. Kemudian dalam bab 5 sifat penghuni syurga lagi, iaitu 10 sifat. Kemudian dalam bab 6 kesimpulan lah, ya. Kemudian ada di akhir tu kami susun syurga-syurga yang berbagai nama tu, dan kita bawa ayat-ayat yang disebut secara jelas dalam Al-Quran siapa masuk syurga ni. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Saya ingat semua hafal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, sampai ayat ke-11. Ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu mewarisi syurga Firdaus dan kekal selama-lamanya dalam syurga tersebut. Itu di antara apa nama nak sebut tadi, sifat-sifatnya yang disebut secara terang dan jelas. Syurga Firdaus, ini dia orangnya, sifatnya yang akan dapat masuk. Balik baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Dan situ ada sebut 1, 2, 3, 4 sifat orang yang boleh masuk syurga first class, syurga Firdaus. Lepas tu ada lagi syurga Ad, ada syurga Naim, ada syurga macam-macam lagi. Semua ni kita bawa di akhir. Dan last sekali doa. Kita bawa doa bagaimana kita minta dapat syurga tanpa hisab, tanpa azab. Last sekali. Saya rasa habis dah lah. Dah bentang hari ini secara sepintas lalu lah.
Kalau hadirat nak baca detailnya, dia tak panjang, dia pendek, dia nipis saja ya. Dia ada dalam berapa 100 muka surat lebih je ya. 180 lebih kah? 105. Nipis saja buku ni. Tapi kalau isi buku ni yang nipis ini dapat kita hayati, sambil kita berdoa betul-betul, sambil kita banyak bertaubat, insya-Allah masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sebab dalam hadis yang lain pula dia kata ada 4.5 dia dalam hadis tu dia kata 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tiap-tiap seorang daripada 70,000 ni akan 70,000 lagi. Jadi 70,000 kali 70,000 maknanya 4.5 juta lah masuk syurga. Kemudian ditambah lagi dengan 3 raut. Raut apa kita ni raut kan? Allah tambah lagi 3 raut lagi untuk nak masukkan ke syurga. Raut Allah, tapi Allah bercakap dengan bahasa manusia lah. Kalau raut kita ni boleh isi banyak mana? Tetapi kalau raut Allah entah berapa banyak lagi tambahan untuk orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kawan saya dia baca ni satu malam je. Dia start lepas Isya pukul 3 pagi dia tidur. Dia baca sampai habis. Lepas tu dia buat usrah dengan keluarga, dengan anak-anak. Itulah. Jadi saya rasa cukup kot ya penerangan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah dah lebih dah ni. Tak ada siapa cakap pun. Minta maaf saya pun dah terlebih. Semoga kita doalah pada Allah. Kita rancanglah diri kita supaya kita dapat akhir yang terbaik. Sebab kita di akhirat itu untuk selama-lama. Kalau di dunia tak berapa selesa pun sekejap saja. Tetapi rancanglah untuk hidup kita yang abadi, penghidupan yang sebaik mungkin. Al-Kayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang kayis, orang yang bijaksana, orang yang mendanakan diri dia, menjadikan diri dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadapi kebahagiaan selepas mati. Akhirnya saya minta maaf kalau terlanjur, tersalah, tersilap. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa ada? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Berilah kami kekuatan, taufik dan hidayat untuk mengikut kebenaran. Warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah, berilah kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan tersebut. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.